okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi bertemu kita pada hari ini. Hari ini tarikh apa? Tanggal 26 April 2020. So kita bertemu dalam forum santai 5 minit COVID-19 kita. So hari ini merupakan hari yang keberapa kita PKP? Okey, semua tak ingat kan? Okey, so hari ini merupakan hari yang ke Tak ingat. Hari ini merupakan hari yang ke-54. Sedap tak sedap? Dah 54 hari lah kita PKP. So hampir 2 bulan. Serius lah. Memang dah dekat 2 bulan lah kita PKP sini. Tapi alhamdulillah lah, kebanyakan daerah yang dekat Malaysia ni mostly semua dah makin pulih kan. Semua dah menunjukkan penurunan kan. Dan mostly lah bahagian utara mostly banyak kawasan dah zon hijau. So kita mengharapkan yang sama lah dekat kawasan Malaysia yang lain. So kita harapkan ini akan membawa perkembangan positif lah untuk kerajaan Malaysia. Namun walaupun kita tengok dia sedang penurunan, tapi kita tak boleh stop lah. Macam tak boleh nak leka kan, tak boleh nak lalai kan. Tengok semua dah makin turun. Dan statistik hari ni pun kes baru 38 dan kes sembuh 100. So macam okey kan. Sekarang ni dah 2-3 hari kes sembuh lagi banyak daripada kes baru. So alhamdulillah. Kematian pun tak ada hari ni. Apa dia? Kematian pun tak ada ke hari ni? Kematian tak ada, kematian kosong hari ni. So alhamdulillah. So kalau tanpa melengahkan masa lagi, mari kita berkenalan dengan panel-panel kita hari ni. Sepatutnya ada seorang lagi panel, tapi tak dapat sebab berada di kampung. So panel pertama kita Nadia. So boleh perkenalkan diri dan cerita sikit pengalaman PKP ni. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadia Amikinuddin. Okay, pengalaman PKP ni banyak masa dekat rumah. So macam banyak main phone, main game, habis tu makan ke, main masak-masak. Banyak buat kek lah, belajar resipi baru. Oh, banyak buat kek. Buat kek apa tu? Batik ada, buat kuih-kuih. Kuih macam-macam kuih lah. Oh, ada join group tak? Masak apa tak jadi hari ni? Oh, tak ada. Okay. So tak ada, okay. Alhamdulillah. So panel yang kedua kita, Bala. Okay, hai, selamat sejahtera. Nama saya Bala Chanda. Masa PKP ni banyak tidur banyak lah. Sebab dia jadual tidur tu dia macam terganggu. Dia jadi lain lah. Malam jadi siang jadi malam Betul, sangat betul. Boleh lah, layan apa? Layan Netflix ke? Oh, banyak Netflix, banyak cerita semua. Rasanya dah habis tengok dah. Tapi habis lah. Kasar di papel semua layan habis lah. Okay. So panel kita yang ketiga, Afiq. So macam mana Afiq? Okay. Ya, nama saya Muhammad Afiq bin Nurizan. Okay, pengalaman PKP ni mostly banyak habiskan masa dekat Netflix lah boleh kata kak. Banyak cerita tengok satu media sosial kat Facebook, Insta. Nak study pun masih berat juga lah. So mostly panel kita ni PKP di rumah lah. Betul. Itu lah. Okay, so Tak ada dah terperangkap. So lah, okay. So saya sendiri terkandas lah dekat Melaka ni. Doa-doa lah boleh bagi balik 2-3 hari lagi. InsyaAllah boleh kot. InsyaAllah. Okay, so seperti kita tahu, mostly student UTM hampir 900 lebih terkandas dekat Kolej Kediaman dan lebih kurang 1,200 terkandas di 2 kampus iaitu di sekitar Melaka. So soalan pertama saya nak ajukan dekat saudara Nadia, panel pertama. Apakah sumbangan UTM pada student yang terperangkap di Kolej Kediaman ataupun asrama semasa tempoh PKP ni? Okay, dalam masa tempoh PKP ni, kita ada makanan dan cuma dekat student-student yang terperangkap lah dekat hostel. So macam diorang makanan tu diorang tak ada risau, parents pun tak risau, makanan semua disediakan. And ada juga lah student yang menerima food bank pada pihak UTM. Makanan pun komplit dari pagi sampai malam. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah lah, semua cukup lah. Betul. Ada kawan yang terkandas dekat UTM? Kawan so far tak ada, semua macam dah cepat-cepat siap balik dah. Oh, semua sempat balik kan? Semua macam semua sempat balik. Okay. Alhamdulillah tu.
So selain di masa PKP ni seperti kita tahu untuk pelajar-pelajar ataupun pelancong yang berwarga negara Malaysia yang pulang ke Malaysia kan, dia kena self quarantine kan. Ada yang kena self quarantine dekat hotel, dekat resort. So macam mewah-mewah jugalah yang luar negara datang Malaysia ni self quarantine. So saya nak tanya pada panel kedua, adakah self quarantine ni langkah yang bijak yang diketengahkan oleh kerajaan Malaysia? Self quarantine kalau kita tengok, kalau contohnya kita rasa kalau ada suatu rasa macam demam ataupun ni, tapi diorang takut, diorang kata apalah self quarantine je. Benda ni macam langkah ni kurang daripada bijak, sebab jika terjebak dengan COVID-19, dia senang merebak. Betul tak? Daripada kita tahu kan. So benda ni boleh merebak kepada ahli keluarga. Kalau saya terdapat, boleh merebak kepada kakak saya 2 orang, ibu bapa. Lepas tu kalau saya pergi kedai, dia boleh merebak kepada peniaga dan dia akan menular dengan senang. Justru dia menyusahkan lagi usaha dalam pencegahan COVID-19 ni. Okay, betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Bala kan. So karantin ni agak susah lah kan, sebab kerajaan pun perlu beri pertukaran yang banyak, sebab kerajaan perlu hotel-hotel, resort-resort semua kan untuk self quarantine kan rakyat Malaysia yang baru pulang daripada luar negara. So itu langkah yang langkah yang besar lah yang diambilkan oleh kerajaan. So untuk panel ketiga kita, Afiq, so kita tahu kita pernah dengar rumours ataupun berita-berita yang mengatakan bahawa ada petugas-petugas perubatan daripada China yang ingin datang ke Malaysia, yang dijemput oleh Malaysia mungkin, tapi tak sure sebenarnya ada ke tak ada. So saya nak tanya Afiq, adakah pakar perubatan dari China ni diperlukan dalam menangani kes COVID-19 di Malaysia? Okey, yang berkaitan dengan pakar dari China tu, rumours tu actually dia betul. Sekarang saya rasa mereka sudah ada kat Malaysia. Okey, bagi saya pakar daripada China ni penting dalam Malaysia menangani kes COVID-19 di Malaysia ni, kerana seperti kita tahu China merupakan negara pertama yang boleh dikatakan sembuh sepenuhnya daripada COVID. So jadi kita tahu kalau dengan kehadiran mereka kita mampu berkongsi cara yang pihak kan dalam mengenai COVID-19. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga dapat bincang dengan mereka mengenai cara yang terbaik dalam meningkatkan tahap perkhidmatan dan keefisien hospital di Malaysia. Ya, betul tu, sebab aku cerita tahu kan China dah hari tu, kalau ikutkan hari tu dah sembuh sepenuhnya kan daripada COVID kan. So mungkinlah kita perlukan mereka punya pandangan atau pendapat kan dalam mengenai COVID-19 ni kan. So saya agak setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Afiq tu. So untuk pusingan kedua, kita teruskan balik kepada saudari Nadia. Kita tahu kerajaan, Majlis Keselamatan Negara dan KPT sendiri telah ingin membenarkan studen-studen untuk pulang ke kampung halaman masing-masing kan. So saya nak bertanya kepada saudari Nadia, apakah langkah atau inisiatif UTM sendiri dalam mengendalikan waktu pengajaran dan pembelajaran PDP semasa tempoh perintah kawalan pergerakan ni? Maksudnya apakah langkah yang digunakan oleh UTM untuk jalankan PDP semasa PKP ni? Sebab ada student duduk kolej, ada student duduk rumah. So apa langkah yang UTM buat? Okay, PDP untuk student ni dia dijalankan secara maya atau online di ULAN. So kalau macam student kan tahu lah ULAN. So tapi internet tu kena kuat. Actually tu mencabar juga, tapi insyaAllah boleh. Dan adalah usaha-usaha yang kerajaan dah bagi contoh lah, internet free kepada semua rakyat Malaysia. So dari situ kita boleh guna juga. So PDP semua dijalankan secara online. Oh, itulah contoh macam ni pun kita nak buat forum ni, meeting ni pun susah perlu kan internet yang kuat juga. So yang berada di kampung tu agak susah lah untuk dapatkan capaian internet kan. Betul. Okey, seterusnya kepada saudara Bala.
saya nak bertanyakan satu soalan tentang kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan ni. Apakah tahap yang dijamin arahan PKP ni akan dimasukkan ataupun ditarik balik? Macam mana keadaan di Indonesia yang boleh membuatkan PKP nanti ditarik balik? So, seperti tahu, kes sembuh seharian macam semakin meningkat dan kes macam kes baru pun yang terjebak pun menurun. Tapi dia at least kes aktif mencapai macam 0% dan kadar sembuh ni meningkat sepenuhnya, iaitu 100%. Barulah dijamin yang lockdown ni ataupun perintah arahan kawalan ni boleh dimansuhkan. Dan tetapi tempat yang menyambut orang ramai seperti terminal bas, lapangan terbang yang menyambut ramai orang daripada berlainan negeri dan negara, perlulah berhati-hati juga sebab mungkin kita pun tak tahu kan ada possibility apa yang boleh berlaku, dan tempat berikut harus diurus dengan cekap dan tidak lalai. Okay, betul, setuju itu Bala. Betul lah, sebab macam sudah nak balik ni pun macam Bala cakap kan, kalau nak sambut pelancong daripada luar negara datang ataupun pelajar kita sendiri pulang, perlukan sediakan SOP yang betul-betul telus sangat, baru kita jamin kita punya ni. Okay, betul. Okay, untuk saudara Rafiq, seperti tahu selain daripada kerajaan sendiri, badan-badan bukan kerajaan, NGO juga tolong kan. Tentu kita ada contoh selebriti sendiri, ustaz-ustaz, semua banyak menghulurkan bantuan kepada kita punya fitness dan orang-orang yang kurang berkemampuan. So soalan dia, apakah pelibatan pihak NGO ni mampu membantu rakyat yang terjejas disebabkan COVID-19 ni? Okay, pada pendapat saya, pelibatan pihak NGO ni sangat penting kerana mereka dapat mengurangkan beban setengah pihak, terutamanya pihak kerajaan yang kita tahu lepas pihak kerajaan memperkenalkan pakej kuliah hati, mesti kerajaan punya pendapatan kurang, so NGO ni dapat menampung apa-apa yang perlu seperti bantu golongan frontliners yang dalam beri makanan kepada pihak polis dan tentera yang menjaga lalu lintas, beri set pakaian PPE kepada pihak hospital yang sebab kita tahu pada awal PKP dilaksanakan, set pakaian PPE ni kurang untuk setiap hospital, ada berlaku kekurangan. Ada inisiatif pada pihak-pihak NGO ni untuk mereka sendiri set pakaian PPE tu dan beri kepada hospital yang terjejas. Okey, betul. Ya, saya setuju dengan pendapat saudara Rafiq sendiri. Seperti kita tahu, NGO di luar negara NGO seperti Pembina, ABIM, selebriti kan, agamawan maupun sesiapa pun dekat luar sana, walaupun berpangkat atau tidak berpangkat, semuanya turut serta kan dalam membantu dan mendukung para frontliners kita dalam menangani wabak COVID-19 ni. So kita diharapkan kita semua dapat menjalani kehidupan dan rutih harian kita seperti sedia kala kan. Sebab kita pun dah rindu kan, nak main bola, nak keluar, nak tengok wayang, nak jumpa kawan kan. Tapi kita tak boleh jumpa kawan kita tu pun mungkin lambat lagi sebab kita pun semua pulang ke kampung kan. So pihak universiti pun, IPTA, IPTS semua pun mungkin akan tutup buat sementara waktu. Betul lah. So kita mengharapkan lah yang terbaik untuk kerajaan Malaysia kita ni. Jadi rasanya masa makin mencemburi kita sebab masa pun dah dekat 10 minit. Perasan tak perasan? Orang santai 5 minit dah dekat 10 minit. Aduh. So last kali akhir katalah, saya sebagai moderator mewakili semua ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat kerajaan Malaysia, UTM sendiri, Timbalan Naib Chancellor HEP UTM, para nenek yang penuh lumus, yang bermandi peluh siang dan malam bagi membantu rakyat Malaysia yang memerlukan. Jadi kita semua, kami mendoakan supaya para pesakit diberikan kesembuhan, mengharapkan kesejahteraan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa. Akhir kata, stay home,
Stay safe. Hashtag apa? Kita jaga kita. Buat sekali. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Betul. Kita mesti menang. Okay, rasanya itu saja. Okay. Hingga bertemu lagi. Bye guys. Bye. 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 Tahu tu.